Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, malam ni saya sambung lagi tentang FB Live anak-anak depression. Alhamdulillah dalam grup ada lebih kurang 320 rakan-rakan yang join grup WhatsApp bantu anak bangkit, kan. So kita sangat mengalu-alukanlah lagi ramai rakan-rakan yang buat sharing dalam tu, dan same time kita sama-sama belajar apa yang kita boleh bantu di dalam tu, kan. Okey. Saya akan baca balik senarai soalan. Lebih kurang semalam ada 13 soalan saya jawab, tak silap baru 5 kot, kan. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama-sama saya malam ni, kan. Okey, tapi saya tak nampak komen. Takut nanti saya yang tak nampak, yang lain memberi komen kat situ. Okey. Waalaikumsalam. Allah. Okey, clear lah, suara saya clear lah. Salam. Okey. Terima kasih Dr. Tini, Puan Sabaria, Presiden Mind Healing Society Terapi Malaysia, yang banyak membantu rakan-rakan semua, yang terutama yang dewasa lah. Sebelum ni kita dah buka grup WhatsApp Tenang 8.0. Tenang 8.0 tu adalah daripada grup WhatsApp Tenang pada tahun 2020. Sekarang tahun 2023 buka sampailah Tenang 8.0. Alhamdulillah, daripada tak ada grup dulu dah jadi satu grup, grup AFM, Anxiety Freedom Malaysia, dan seterusnya. Grup Tenang ni memang kita buat tugasan harian. Harian kita ada tugasan untuk teknik-teknik keluar daripada anxiety, keluar daripada depression. Tapi dia bukan satu bentuk totally rawatan, dia sebahagian daripada session. Okey, ada apa-apa nak tanya dulu ke? Boleh. Terima kasih. Apa ni, Anis. Okey, saya baca balik soalan yang semalam. Okey, soalan yang saya dah jawab, soalan 5 saya dah jawab. Soalan nombor 6. Bagaimana kita nak beritahu yang anak kita tu sedang mengalami masalah yang perlu mendapatkan rawatan pakar? Okey, sebab semalam pun saya cerita tentang mengalami masalah. Okey, mengalami masalah ni masalah apa, kan? Okey, sebenarnya apabila kita sendiri yang bertanya, kita kena be spesifik. Bukan untuk orang yang kita nak tanya tu, sebab untuk diri kita sendiri kita akan nampak very specific mind kita akan letakkan. Okey, contohnya masalah pada emosi yang tidak terkawal. Okey, di dalam sini bagaimana kita nak beritahu yang anak kita yang sedang mengalami masalah dan perlu mendapatkan rawatan. First kali kita kena ada repo dengan anak itu. Sekiranya kita tak ada repo, itulah masalah kita apabila nak bercakap dengan anak. Mana-mana bidang pun di dalam communication, pertama sekali adalah repo. Kalau kita belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, pun ada satu dia punya pillar dia adalah anchor. Di dalam counselling sendiri pun adalah repo. Tetap repo, kan. So sekiranya kita tak ada repo, agak susah kita nak mendekati seseorang. Tak kisahlah suami isteri pun kadang-kadang tak ada repo, kan. Repo tu macam mana kita boleh samakan, kita rapatkan, itulah repo. Jadi yang tak ada repo, kita dah kena mula kembali kepada repo. Terutamanya anak-anak yang dah remaja, mereka bukan kanak-kanak. Kan ada yang dalam grup FM
Saya dah cerita, insyaAllah saya nak buka satu kelas tentang human development, perbezaan pada umur 2 tahun sampai ke 12 tahun. Lepas tu dia akan masuk daripada kanak-kanak, dia akan masuk ke remaja, dia akan masuk kepada early adults, daripada 18 ke 30. Behavior dia berbeza, physical dia berbeza, emosi dia berbeza. Pada remaja, kita dah kena rapat, bukan memberi arahan macam dulu kanak-kanak. Dia dah mula kena rapat. Okey, apabila kita dah mula rapat, mudah kita nak memujuk atau mempengaruhi. So, kalau dia ada masalah, memang kita berterus terang. Okey, kita tanya dia, emosi dia macam mana, kan? Dan kalau saya yang buat sesi, saya akan tanya. Kalau kanak-kanak, saya akan tanya. Okey, sekarang ni, contohnya lah, nama ni Fatimah. Sekarang ni, adik Fatimah nak keluar tak daripada kerana itu? Itu soalan yang sangat-sangat powerful. Kadang orang akan kata, saya tak pasti saya nak keluar daripada situ. Maksudnya dia sendiri yang tak nak keluar daripada kerana itu. Apabila kita tanya, ya, dia kata jawapan dia, ya, saya sangat sakit dalam keadaan ini dan saya nak keluar daripada itu. Itu adalah tanda-tanda yang dia boleh keluar daripada keadaan itu. Okey, sebelum tu, terima kasih yang bersama-sama Rahim Hashim, cousin saya Muhammad Rizal Osman. Ada parent tak boleh terima anak dah dewasa. Ada parent tak boleh terima anak dah dewasa. Itu di dalam, kalau masuk seminar, saya ada buat seminar online, semua online, dipanggil seminar psikoterapi. Seminar tu, dalam tu kita ada teknik-teknik menikmati versus memiliki. Dalam tu konsep-konsep tu kita akan terapkan di dalam cara kita berfikir. Kita nak tukar cara berfikir yang sebelum ni yang kepada yang lebih baik. Baru kita akan tertukar cara pemikiran dan behavior. Patah balik kepada untuk mempengaruhi anak, dia kena ada repo. Sekiranya anak dah tak boleh dikawal, ini dah tak boleh kawal, terlalu agresif, dan sehingga dia mencederakan diri dia, dan juga dia kemungkinan dia mencederakan orang lain, memang kita perlukan polis atau hospital sendiri yang datang ambil dia. Dan masa tu dah bukannya kita boleh runding dah, sebab itu adalah di dalam bahaya. Ada kes yang dia mengamuk, dia bukannya saja self harm, tetapi dia nak hentak kepala dia kat dinding. Memang ada kes yang saya kes dewasa pun ada, hentak kepala ke dinding. Sebab masa tu bukan diri dia lagi lah, dia dah masuk di dalam subconscious mind. Sebab tu saya kata kesakitan ni bukannya kesakitan yang macam kesakitan fizikal. Dia sangat-sangat sakit sampai dia boleh hentakkan kepala dia ke dinding. Sebab apa dia hentakkan kepala ke dinding? Dia rasa sakit hentak kepala di dinding tu lebih rendah daripada sakit di dalam pemikiran dia. Apabila dia hentak kepala ke dinding, dia luka, automatically satu hormon iaitu endorfin akan keluar, dia akan rasa tenang. Sebab tu dia orang akan self harm. Tapi saya tak bincang tentang self harm. Itu dalam FB live yang lain, kalau saya teringat saya ceritalah sebab apa dia orang akan self harm. Maksudnya ambil pisau kerat. Kalau dalam phone saya memang sangat banyak gambar-gambar yang dihantar oleh klien di dalam toilet, dia kelar dekat bilik, dia akan hantar kepada saya, kan. Okey. Soalan nombor 7, kan. Okey. Soalan nombor 6 jadi mengalami masalah dan perlu mendapatkan rawatan pakar. Okey, saya cerita tentang istilah pakar. Siapakah pakar di dalam bidang ini? Pakar di dalam bidang ini ada 3 kepakaran. Satu adalah supaya ramai ibu-ibu akan faham, kadang salah faham tentang ini. Pertama adalah doktor pakar psikiatrik, doktor pakar jiwa. Mereka adalah daripada pelajar-pelajar medik,
Lepas tu dia masuk kepada kepakaran dia adalah kepakaran dia di bidang psikiatrik. Ada yang panggil kalau di dalam group anxiety depression, dia orang tak panggil psikiatrik, dia panggil PSY. Saya dah jumpa PSY, saya dah jumpa doktor PSY, maksudnya doktor psikiatrik lah. Yang orang luar-luar ni tak faham lah apa PSY tu kan. Okey, apa tugas doktor psikiatrik? Doktor psikiatrik akan diagnose. Dia pesakit datang, dia akan tanya apa emosi, apa rasa, apa tindakan, dan dia akan rujuk buku-buku yang tentang psikiatrik. Contoh di SM5. Dalam tu dah stated dah. Kalau anxiety, apa simptom dia? Kalau bipolar, apa simptom dia? Kalau PTSD, apa simptom dia? Kalau BPD, apa simptom dia? Jadi, apabila penceritaan tu dibuat, pesakit perlu bercerita dengan jujur. Ramai pesakit tak cerita dengan jujur. Dia, bila doktor tu tanya, dia jawab sepatah dua patah. Macam mana kita nak diagnose? Kan? Bukannya macam bomoh datang-datang, oh saya tahu awak ni ada bipolar, ada PTSD, ada BPD. Tak ada. Memang kita tak boleh nak diagnose kecuali dia cerita sendiri simptom yang dia ada. Apabila dia dah cerita, okey, doktor akan diagnose. Hanya doktor psikiatrik di Malaysia ni akan diagnose in writing. Ada dua orang lah. Satu lagi psikologis, tetapi kebanyakan doktor psikiatrik dan surat atau report daripada doktor psikiatrik ni adalah legal untuk claim SOCSO, claim KWSP, claim insurans, semua adalah di bawah doktor pakar psikiatrik. Jadi pesakit akan cerita itu, okey, dia akan tulis, okey, mungkin dia ni ada anxiety. Tugas doktor psikiatrik adalah memberi ubat. Ramai yang salah anggap sebab apalah saya pergi doktor, saya nak cerita, dia tak nak dengar. Bukan tugas doktor psikiatrik untuk mendengar masalah anda. Dia nak tahu anda punya simptom sahaja. Itu je dia nak, sebab dia nak talikan dengan dalam buku dia apa kesakitan apa dan dari experience dia, dan ubat-ubat ini ubat untuk bipolar, ini ubat depression, ini ubat untuk anxiety. Dia nak bagi ubat, bukan dia nak dengar saya ada masalah dengan suami saya. Itu dia tak nak tahu, sebab bukan tugas dia. Ramai yang salah faham dan marah doktor psikiatrik. Kesian doktor psikiatrik. Sebab doktor psikiatrik ni dia akan ambil masa 5 ke 10 minit, okey, next. Dah. Orang lain pula. Sebab dia bagi ubat, balik makan ubat lah. Kan? Okey, itu adalah pakar psikiatrik. Pakar yang kedua adalah psychologist. Lebih spesifik, clinical psychologist. Clinical psychologist adalah mereka yang belajar di dalam terapi, contoh terapi CBT, sama juga. Doktor pakar psikiatrik pun belajar juga teknik CBT, tapi mereka kurang praktik CBT sebabnya mereka akan beri ubat. Tetapi psikologis, clinical psychologist, dia akan ambil mana terapi yang berkenaan dengan kesakitan ni. Sebab kita bukan cerita depression saja. Ada kesakitan, contohnya ada makcik ni kena kanser, dia emosi dia down. Okey, psikologis akan pergi dan check apa dia punya impact daripada emosi dia, daripada kognitif dia. Itu adalah kedua, clinical psychologist. Banyak clinical psychologist bantu doktor psikiatrik. Okey, yang ketiga, ini yang dalam bidang saya. Dalam bidang saya adalah kaunselor. Sebab salah faham ramai, oh kaunselor kat sekolah je. Kan? Oh kaunselor, oh mesti dekat universiti. Tidak, kaunselor ni sangat luas. Dia ada kaunselor untuk pendidikan, kaunselor untuk career, pekerjaan, kaunselor untuk mental health. Di UPSI, Universiti perguruan
Sultan Idris, UPSI. Marah pula orang OPSI. Dia nak kata UPSI. Okey. Dekat OPSI dah ada Master Counselling in Mental Health. Memang spesifik. Kan. Saya punya master dalam counselling, masih general. Tapi saya spesifikkan diri saya di dalam mental health sebab saya study banyak kursus-kursus di dalam mental health, dan keliling saya ni beribu bukan beratus lagi dengan rakan-rakan yang mental health yang membantu saya dalam bidang ni. Okey. Apa tugas counselling? Counselling ni dia akan bagi nasihat. Dia akan suruh sabar. Tidak sama sekali. Memang tidak. Kaunselor diajar untuk macam mana teknik membantu orang lain. Nak bantu orang pun kena belajar. Biar betul nak bantu pun kena belajar. Ya. Nak bantu orang kita kena belajar. Macam mana nak bantu orang. Dia ada teknik. Dia ada prosedur bagaimana nak buat sesi. Prosedur pertama apa? Mungkin biasanya repo, penerakaan. Lepas tu rawatan. Last sekali penutup. Bawah lagi psycho education. Ada prosedur-prosedur dia tu. Kan? Dia bukannya cik kena lawan dengan perasaan cik. Kita tak ada tertentu di dalam counselling. Apa maksud counselling? Okey, counselling adalah satu bidang kita ambil teori-teori daripada psikologi. Kan, daripada psikologi kita ambil teori psikologi, dan counselling adalah kerja dia adalah merawat daripada segi mental dan emotion. Itu main tugas kaunselor. Sebab tu kaunselor ni berdaftar certified counselor. Sebab apa? Macam doktor berdaftar. Sebab apa? Sebab dikawal oleh akta. Satu akta kaunselor di mana etika kaunselor perlu dipatuhi agar klien yang pergi kepada kaunselor ni tidak diinaya atau rahsia ni tidak terkeluar daripada bilik sesi. Dan kita menggunakan akta kerahsiaan. Akta kerahsiaan ni adalah akta, bukannya dia rahsiakan. Tak. Sekiranya anda pergi mana-mana kaunselor yang berdaftar dan bercerita tentang masalah anda kepada kaunselor tu, tiba-tiba anda boleh dengar kaunselor ni cerita kat orang lain, anda boleh buat report polis. Sebab dia akta kerajaan. Akta yang diluluskan. Dia ada akta kerahsiaan. Pergi report polis, kata contohnya di sekolah, anak cerita dekat kaunselor ni pergi cerita kat cikgu lain, pergi report. Saya memang anti betul dengan kaunselor-kaunselor yang bercerita kat luar ni, sebab dia dah daftar dengan board of counselor. Dia kena pegang pada akta kerahsiaan. Itu adalah etika kaunselor. So kita akan faham 3 sektor yang berbeza. Di hospital, saya cerita di hospital pula, walaupun saya tak kerja di hospital. Alhamdulillah rakan saya banyak dekat KKM. Saya pun berterima kasih dengan KKM lah, sebab bantu saya di dalam banyak ilmu lah saya dapat di dalam KKM. Dan saya bersama Prof Aziz antara pelatih antara yang melatih pegawai psikologis yang baru kami buat hari itu di Institut Kesihatan Negara, kan, di Setia Alam. Alhamdulillah kat situ dekat 70 pegawai psikologis hospital. Ada daripada KL, ada daripada Melaka, ada daripada Johor, ada daripada Kedah, datang ke situ dan kita train macam mana nak buat sesi di dalam CBT yang kita nak laju, nak cepat. So dah lupa nak cakap apa dah. Okay. Di hospital, baru ingat balik. Di hospital dia tak panggil kaunselor, dia panggil pegawai psikologi. Pegawai psikologi, yang nama dia pegawai psikologi, mereka adalah kelulusan daripada kaunseling.
bukannya daripada clinical psychologist atau general psychology. Tak, mereka adalah counselor. Pertama ada mereka ada degree in counselling dan berlisen. Kedua adalah mereka ada master di dalam counselling dan mereka ada lisen. Macam saya tak ada degree saya adalah mechanical engineering. Sebab tu professional engineer saya dalam mechanical, tetapi master saya adalah di dalam counselling. Okey, jelas daripada segi ni, sebab bukannya ibu bapa je yang ada sakit anxiety dengan depression pun pergi ke hospital pun dia tak tahu sebenarnya, kan? Jadi awareness ni kita nak bagi ramai orang tahu supaya dia tahu apa prosedur yang di dalam hospital. Okey, macam mana pula nak dapatkan rawatan di hospital? Ini cara rawatan pergi hospital. Pergilah klinik kerajaan, kan? Kata saya rasa saya ada masalah dengan mental, kan? Saya nak diagnose. Okay, mungkin dia terus akan bagi satu alat ukur. Bukannya tali tape. Dia ada soalan-soalan. Kalau dia bagi DAS, jawablah 21 soalan. Dia akan tengok kita punya stress, DAS, depression, anxiety, stress scale. Kan dia akan tengok kita punya tahap anxiety tu. Dia ada 7 soalan untuk depression, 7 soalan untuk anxiety, 7 soalan untuk stress. Lepas tu dia akan keluar result tu, dia akan kata, okey, cik, saya akan refer kepada psychiatric. Weh, saya tak nak pergi. Saya bukan gila. Inilah selalu ni. Anda tidak gila-gila itu adalah disable, bukannya disorder. Anda hanya disorder. Keluar sikit je daripada range tu. Disable tu, itu dah orang-orang yang gila. Tu berbeza. Okay, clear? Pergi dan diagnose. Tak silap saya bayar RM5 sebab saya tak pernah pergi. Saya pun dengar daripada rakan-rakan. Sekiranya soalan nombor 6 ni saya elaborate lagi, soalan nombor 6 je saya jawab. Tapi saya nak jawab tu sebab saya nak bagi clear picture dan info ni sangat bermanfaat. Sebab apa? Apabila diagnose, kan, cik, doktor, saya tak boleh kerja. Saya memang tak boleh pergi kerja. Okey, pergi ke SOCSO. Dia ada pencen ilat. Kita boleh apply di SOCSO. Saya tak ingat dah. Tak silap saya dalam 2 tahun kita perlu dirawat di hospital. Jadi, apabila kita dah rawat, masih lagi keadaan yang sama, kita apply. Ada 2 tempat kita boleh apply untuk kewangan. Satu adalah kad OKU di Jabatan Kebajikan. Ada kad OKU, sama ada kita nak dapat kad saja atau kita nak dapat bantuan daripada JKM. Sebab apabila OKU, dia akan dapat bantuan OKU. Itu satu. Sebab sayang, saya tengok ramai tak dapat info ni, dia berhenti kerja dan dia merana seorang dia, sedangkan kerajaan dah bagi insentif-insentif yang ada. Yang kedua, kalau dia masih bekerja, cek dengan SOCSO. Jangan berhenti dulu, cek dengan SOCSO. Okey, saya nak apply untuk pencen ilat. Kalau dia dah berhenti dulu, dia dah tak carum, inilah masalahnya. Dia tak carum, baru dia nak pergi apply, saya rasa susahlah. Ambil dua insentif ni. Okay. Tuan Muhammad Rizal, guru-guru punya banyak yang kena anxiety. Memang betul, daripada kajian, guru lah yang paling banyak mental health. Ini daripada kajian KKM. Dan jangan kita kata guru guru ni masalahnya. Tak. Bagi saya mudah je. Sebab apa guru ramai? Sebab tadika pun kita panggil guru, cikgu sekolah rendah panggil guru, sekolah menengah pun guru, kan? Banyaklah. Ini semua guru. Jadi population guru besar. Sebab tu dia akan jadi dalam mental health ni besar. Kalau lecturer satu tempat je kat universiti je.
Kalau guru ni daripada sekolah rendah, sekolah menengah, guru dekat private school, semua guru kan. Jadi bukannya sebenarnya pekerjaan guru tu menyebabkan mental health, bukan bagi saya. Saya tak nampak pun dia punya signifikan dia, sebab yang bersesi dengan saya beratus-ratus tu bukan semua guru pun, ramai yang tak kerja pun kena, yang kerja pun kena, suri rumah pun kena. Jadi semua kena. Doktor pun ada yang buat sesi dengan saya kan. Okey, clear bahagian tu. Ke saya nak baca soalan yang dalam komen. Saya baca dulu soalan dalam komen. Sebab tu apabila kita clearkan apa maksud pakar, lebih guru silat pun guru kan. Okey, banyak orang takut jumpa kaunselor kerana takut dicop guru bermasalah atau murid bermasalah. Kalau orang awam takut dicop gila. Ya, sangat benar. Tetapi kita kena ingat, apabila kereta kita aircon rosak, janganlah pergi ke bengkel yang repair aircon, buatlah sendiri. Sebab apa kita tak buat macam tu pula? Sebab kita tahu tak ada masalah, kita boleh pergi sana dan kita tak malu kan. Tetapi kita tahu kita nak cari bantuan daripada pomen tu untuk repair kita punya aircon. Kita tak pergilah buka bonet tengok, tak. Sama juga dalam apabila kita bermasalah atau kita dah dalam kesakitan atau anak kita dalam kesakitan, pergi jumpa pakar, pergi jumpa yang berkemahiran. Jangan cari saya bukan pakar. Sebab ramai, kita ada pakar. Saya hanya Allah bagi sedikit saja kemahiran dalam bidang ni. Saya bukan pakar. Pakar tu yang cendekiawan semua, itulah mungkin pakar lah. Bagi saya tak declare apa-apa kepakaran saya dalam bidang ni. Hanya saya nak membantu ramai yang sedar dalam situasi supaya keluar daripada keadaan ni. Okey, sekejaplah saya baca dulu. Bila apply pension ilat, saya tak boleh baca, mata saya tak nampak sebab tak apa, saya baca soalan lah. Nanti saya akan baca komen baru saya ni balik lah. Okey. Soalan nombor 7. Anak saya baru masuk sekolah SBP. Baru ni call saya nangis-nangis. Bagi tahu tak faham apa yang cikgu sains dia ajar and dia rasa down. Dia rasa dia tak pandai macam kawan-kawan yang lain. Adakah ini normal sebagai pelajar atau jika dibiarkan dia akan menjadi depression? Okey, dalam kes ni anak pergi asrama penuh dan dia rasa dia tak boleh nak cope dengan apa yang belajar di sana. Itu adalah isu kehidupan, itu adalah normal. Kita jangan jump to conclusion. Okey, saya cerita macam mana apa itu mental health yang kita akan nampak di hospital. Sebab apa kita kena jumpa doktor psikiatrik? Doktor psikiatrik akan bertanya simptom. Simptom itu berkenaan dengan tubuh badan kita. Ada tak sakit dalam perut? Okey, saya ada gastrik. Ada tak rasa menggigil? Kita akan nampak daripada masalah mental tadi, dia akan keluar, dia akan terjemahkan ke fizikal kita. Okey, selalu tak menangis, nampak daripada emosi dia akan menangis, dan doktor akan tanya sebab apa menangis? Saya pun tak tahu sebab apa menangis. Ini dah mula masalah. Sekiranya dia ada event yang dia rasa dia tak boleh handle, itu adalah masih normal. Dan apabila dia lagi tak boleh handle, lagi dominant, kemungkinan dia akan depres. Tetapi bukan lagi depression. Depression adalah kesakitan. Ini adalah dia tertekan dengan keadaan itu. Macam orang berhutang lah, tak boleh bayar, alung cari, aku depres. Memang serabut. Tetapi dia bukan dalam depression. Tak, dia masih tidak dalam depression. Dan
jarang saya jumpa faktor-faktor itu menyebabkan depression. Ada tapi sangat jarang. Kebanyakan faktor-faktor depression, boleh saya katalah 85% adalah dari segi parenting. Parent yang marah, mak bapak parent yang bergaduh depan anak-anak yang menyebabkan anak-anak betul-betul tertekan dan rasa tidak selamat di rumah. Itu antara faktor yang sangat powerful. Nak bergaduh, masuk dalam bilik atau pergilah bilik mana-mana luar daripada rumah, bergaduhlah. Kalau tidak, masuk dalam kereta, pergi bergaduh. Jangan di depan anak-anak, sebab benda itu berulang-ulang. Dia akan setkan dalam otak mereka, apa saja perkataan semua akan set dalam otak. Kalau saya buat sesi, kalau saya akan tanya, berikan perkataan apa yang mak marah bapak, dia akan cakap satu-satu walaupun masa tu umur dia 7 tahun. Power tak power otak kita. Sebab tu hentikan kemarahan, hentikan pergaduhan depan anak-anak yang berusia 2 hingga 12 tahun. Itu antara masa yang sangat-sangat powerful masuk dalam otak anak. Kalau masuk seminar-seminar saya akan lebih faham lah macam mana otak beroperasi. Dibeza-bezakan, macam mana ni anak orang sebelah boleh skor, kamu tak boleh skor. Inilah masalah dia. Kan? Macam mana ni adik okey, kakak macam ni. Apabila dibeza, dia rasa sangat-sangat down. Yang seterusnya adalah gangguan seksual. Bila gangguan seksual terjadi, anak tidak cerita kepada mak bapak sebab dia malu. Hanya dia akan bercerita kepada kaunselor atau terapis sebab ada repo, ada kepercayaan. Itu saya akan tanya, nak tak keluar dari perkara ini? Dia akan cerita apa saja yang tertanam di dalam subconscious mind dia, dia akan keluarkan dan kita akan buat cleansing. Itu dalam psikologi lah kan, banyak teknik psychoanalysis, teknik REBT, teknik CBT, teknik hipnosis, sangat banyak yang saya pasti anda bukan dalam bidang ni, anda tak pernah dengar pun, termasuklah saya sebelum ni pun tak pernah dengar. Okey, Suriana kata, betul tuan, macam pengalaman saya dulu, parents selalu bergaduh, saya akan lari jauh ataupun berkurung dalam bilik ketakutan. Memang betul. Saya bercakap atas realiti yang mana saya jumpa sendiri, saya baca sendiri, saya dengar sendiri, saya nampak sendiri daripada cerita-cerita beratus-ratus yang bersesi. Jadi saya kumpulkan, insya-Allah kalau sempat, geng FMM saya kata saya nak buat buku, saya nak buat buku faktor-faktor anak depression. Sebab untuk next generation, stop. Janganlah ada lagi jambatan yang patah jatuh dalam sungai mental health. Kami nak angkat seorang-seorang, sedangkan yang bagi patah tu mak bapak. Sebab itulah saya nak benda tu stop. Kalau tidak, tak larat dah nak jumpa lagi. Okay? Kalau klien yang diperas ugut macam mana? Ya, betul. Peras ugut, okey, dia ada 3. Satu adalah gangguan daripada segi emosi, perkataan-perkataan yang teruk, perkataan-perkataan maki hamun, digertak, ditakut-takutkan. Ini bagi saya semua daripada masa kecil, sangat powerful. Yang kedua adalah gangguan daripada fizikal, termasuklah peras ugut, pukul, buli di sekolah. Ini guru yang buli saya dah jumpa di sekolah. Di sekolah biasa pun ada, di tahfiz pun ada. Kes di tahfiz pun sampai nak bunuh diri. Kan? Bukan kita nak kata tahfiz tu tak elok, sebab semua tempat, maksudnya semua tempat, walaupun religious ke tak religious, semua tempat ada. Yang pukul pun bukannya student, pengajar yang pukul. Yang ketiga adalah daripada gangguan seksual. Ada 3 jenis ni. Kalau siapa yang bersesi dengan saya, dia orang dah tahu dah soalan-soalan saya memang menikam kalbu lah kan. Memang
akan kenanya yang daripada masa dia kecil, semua dia akan kena. Sebab apalah tuan pergi tanya soalan ni, saya kejap lah, nantilah saya menangis dulu baru nak jawab. Itu adalah perkara biasa yang saya jumpa. Okey, dan saya pasti anda yang ada depression, anda telah melalui zaman itu. Betul tak? Saya tanya. Anda yang ada depression, anda ada benda yang berulang-ulang yang membuatkan anda sangat-sangat sedih. Memang down gila-gila masa kecil. Yang kedua, anda yang ada anxiety, anda ada ketakutan yang sangat-sangat tinggi yang berulang-ulang. Betul atau tidak? Kalau nak bulan komen, bubuhlah kan. Kalau tak komen pun, itu yang terjadi. Itulah kenyataan. Sebab itulah patternnya. Pattern engineering saya dah study. Pattern manusia pun alhamdulillah daripada engineering tu saya apply kepada psikologi, dan patternnya lebih kurang sama je. Kan? Tension tengok parent bergaduh depan mata, memang betul. Sebab itulah awareness ni kita kena terus. Sekarang ni kita tak salah siapa. Siapa yang dah buat anak depression tu, tak ada masalah. Sekarang ni betulkan diri kita. Ini yang saya nak sampaikan. Ubah diri, ubah cara. Lepas tu, inilah masanya kita bantu balik anak-anak kita. Okey, soalan nombor 8. Bagaimana mahu menangani situasi anak rindukan seorang ayah? Anak-anak saya kehilangan ayah ketika yang berusia 9 tahun. Okey, saya tak ni lah. Apa yang perlu dibuat, sebab saya pun kadang no idea. Sudah mahu buat macam mana? Ya, betul. Sebab tu saya kata 85% anak-anak depression disebabkan parenting. Dan 15% ni yang kecil-kecil ni daripada tak ada mak bapak, kan, ayah meninggal. Ada guru saya sendiri, ayahnya meninggal, guru dalam bidang ni, ayahnya meninggal. Tiap hari dia tengok di luar sana, sebab apalah orang lain ada ayah, sebab apalah aku tak ada, apa nak jadi batu. Dan dia ulang, pum, dia akan jatuh dalam depression. Sama juga, susah nak sebut sikit ni, sebab ada yang akan sensitif. Sama juga, ada banyak juga kes ni, dia rasa disisihkan dari family sebab mak dan ayah dia bagi ke dekat orang lain untuk dijaga. Contohnya nenek dia jaga. Sebab apa nenek aku jaga aku? Sebab apa mak bapak aku tak nak jaga aku? Sebab apa diberi kepada makcik? Sebab apa mak bapak tak nak jaga aku? Itu adalah antara faktor depression yang kerap terjadi, tetapi hanya sebahagian. Okey. Yang bertanya yang tadi, pertama sekali kita berikan balik kasih sayang dan ceritalah yang benar, dan berikan mereka reframe, maksudnya ubah pemikiran mereka untuk pergi berkawan ke apa-apa, kena ubah. Sebab kita tak nak dia akan tumpu pada satu titik soalan yang sama, dia akan rasa diri dia tak sama dengan orang lain, dia rasa rendah diri, dia akan jatuh di dalam depression. Kita tak nak ini berlaku. Okey, ini kata benar terjadi dalam family saya, anak yang diberikan kepada orang lain. Ya. Itu yang saya kata, saya nak buat buku sebab daripada beratus-ratus cerita, bukan 100, bukan 200, bukan 300, lebih pada itu. Dan mungkin saya kategoriskan, inilah akan terjadi, dan kita cubalah elak daripada itu, supaya kalau nak jadi juga, okeylah, tak ada, kita tak boleh halang lah, tapi kita cuba as a human, as a hamba Allah, kita cuba elakkan dengan awareness ini. Okey, hubungan kekeluargaan pun renggang, memang betul. Okey, itu saja daripada saya. Tujuan utama saya adalah untuk memberikan awareness, untuk memberikan manfaat, sebab saya pegang pada hadis Rasulullah,
Yang sahabat tanya, siapakah yang terbaik di kalangan kamu? Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang memanfaat kepada orang lain. Itu yang saya pegang. Dan Rasulullah kata, siapakah yang baik di kalangan kamu? Orang yang baik di kalangan kamu adalah belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Maksudnya, apa isi kandung Al-Quran, bukan takat tajwid, bukan takat membaca, apa saja tadabbur dalam Al-Quran, kita berikan kepada orang lain. Kita berikan tafsir-tafsir Al-Quran, cara pemikiran di dalam Al-Quran, dan kita berikan. Inilah dua yang Rasulullah kata orang terbaik. Jadilah, kita sama-samalah jadi orang yang terbaik di kalangan semua orang. InsyaAllah Allah akan bagi terbaik pada kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak yang bersama malam ni. InsyaAllah siapa yang tak sempat boleh tengok live ni balik dan sharekan supaya manfaat ini lebih ramai lagi untuk awareness mental health. Kita cerita yang realiti, yang betul-betul terjadi, bukan hanya kita cerita hanya simptom, tetapi yang terjadi dalam masyarakat kita, agar kita akan lebih terbuka nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.